Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahimi bin Azman, nombor matrik 050584. Hari ini saya akan menerangkan apa itu maksud berdakwah dengan hikmah. Seringkali kita mendengar pendakwah-pendakwah yang menyebut tentang dakwah secara hikmah ini, dan juga ada juga kita dengar masyarakat menggunakan perkataan itu sebagai senjata untuk mengkritik sebagian pendakwah kerana katanya pendakwah ini tiada hikmah. Tetapi jika kita tanya pada siapa-siapa saja apa maksud hikmah dalam berdakwah ini, kita dapati ada perbezaan dalam menafsirkan maksud hikmah ini. Sebagian masyarakat menafsirkan sebagai lemah lembut dan tidak kasar. Ada juga masyarakat menafsirkan perkataan dakwah secara hikmah ini sebagai pandai mengambil hati. Namun, apa pula kata para ilmuwan Islam tentang perkara tersebut? Perkara ini telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dan inilah puncanya kenapa ramai yang mempersoalkan hikmah ketika berdakwah. Ia merupakan seruan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat ke-125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Maka, jelaslah di sini kita dapati perkataan hikmah digandingkan dengan dakwah ini, ia biasanya diterjemahkan dengan maksud kebijaksanaan. Akan tetapi, kebijaksanaan ini juga masih belum jelas jika ingin difahami dan diamalkan dalam dakwah. Bijaksana juga ni sering kali kabur dan tidak diberikan takrifan yang tepat. Akhirnya perkataan bijaksana ini tidak diberikan maksud yang jelas. Sebab itulah marilah kita lihat macam mana para ulama menafsirkan terdahulu perkataan hikmah ini. Saya ingin mulakan dengan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir agungnya Jami' Al-Bayan. Ketika menafsirkan ayat 125 daripada surah An-Nahl, Imam At-Tabari menyatakan bahawa maksud hikmah di sini adalah wahyu dan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibn Katsir pula menjelaskan lagi dalam tafsirnya ketika beliau menukilkan tafsirannya Imam At-Tabari yang disebutkan tadi. Imam Ibn Katsir ini menghuraikan dengan maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya pula mengatakan bahawa hikmah itu adalah kata-kata yang tersusun rapi dan dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghapuskan keraguan. Seseorang lagi ahli tafsir terkemuka iaitu Imam Al-Wahidi pula mengatakan bahawa maksud hikmah ini adalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi pula berkata, hikmah adalah Al-Quran. Apabila kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lain, kita dapati bahawa maksudnya tidak jauh dari apa yang disebutkan daripada yang saya sebutkan tadi. Maka jelaslah perkataan ini, penafsiran hikmah ini dengan lebih terperinci, iaitu dengan lemah lembut ataupun tidak kasar adalah tidak mencukupi dan tidak tepat. Begitu juga apabila kita melihat kepada perkataan hikmah ini dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas ia merujuk kepada ilmu tentang Islam. Sebagai contoh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasdu illa fi isnatain, rajulu asa Allah ma la fasaltuhu ala hal kata fil haq, wa rajulu atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa ya'limuha. Maksudnya, tidak boleh hasad dengan maksud bersaing untuk kebaikan kecuali pada dua golongan. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta lalu dihabiskan dengan segera ke jalan kebenaran, dan juga seseorang yang dikurniakan Allah untuk hikmah, ilmu, lalu digunakan untuk memberikan hukum dan mengajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Dakwah secara hikmah ini adalah dakwah yang berasaskan kepada ilmu, yang berteraskan pada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tafsiran yang paling menyentuh ataupun paling menyeluruh. Maka seorang pendakwah perlu mendalami apa itu maksud dan juga makna Al-Quran semampu yang mungkin. Ilmu yang sebegini ini akan membawa diri kita untuk membawa pendekatan dakwah yang sesuai dengan masyarakat.
Kebijaksanaan seseorang pendakwah mestilah berasaskan ilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama zaman berzaman sentiasa berusaha untuk mengeluarkan sebanyak mungkin teknik dakwah daripada Al-Quran dan hadis. Okey, yang terakhir, bagi masyarakat pula, kita ni janganlah sentiasa menafsirkan perkataan hikmah dalam dakwah ini hanya sebagai lemah lembut semata-mata ataupun hanya bercakap untuk kita rasa sedap dengar saja. Seorang pendakwah ini perlu mempelbagaikan dakwahnya, kena mencari jalan yang luas sebagaimana dakwah para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan sebagai pemberi khabar gembira dan dalam masa yang sama pemberi amaran. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan membawa amaran kepada orang-orang yang kafir dan yang membuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Tak ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat ke-165. Bagi pendakwah pula, kita dalamilah ilmu-ilmu Islam ini agar dakwah kita lebih meluas, lebih bijaksana, dan sesuai mengikut keadaan masyarakat, supaya masyarakat boleh menerima kita dengan seadanya. Kita janganlah orang yang shock sendiri. Bila kita shock sendiri ni, masyarakat mula jauhi daripada diri kita, kata buruk pada kita. So kita kena mempelbagaikan cara teknik dakwah yang sebenar untuk mendekatkan dengan masyarakat supaya kita boleh mengembangkan dakwah ini sendiri, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.